Kak, cuba Kak tulis. Apa yang akak stres? Siapa yang buat akak stres? Keadaan apa yang buat akak stres? Jadi dia dah tulis-tulis tu kan, Ustaz kata, okey Kak, akak baca. Bila dia baca, makin lama suara dia makin perlahan. Sebab Ustaz kata, okey Kak, sekarang kita dah dapat kenal pasti masalah akak ni berkisar dekat dapur. Ustaz pernah cerita dekat dalam dewan masjid ni tuan-puan. Saya jumpa dengan orang yang memang dah WhatsApp Ustaz, pening masalah. Okey Kak, kita jumpa. Bahkan kalau bertanya pun dengan beberapa orang ni, ada orang kalau kita tanya, okey tak? Apa khabar? Khabar tak baik. Macam tu. Jadi, Masya Allah, kita pun nak tahu apa yang menekan sangat ni. Kadang-kadang kalau bercakap tentang keluarga tu macam sampai kita rasa nak kenal, nak tengok macam mana rupa mak dia, macam mana rupa anak dia, macam mana rupa laki dia, nak tengok juga. Sebab apa? Cerita keadaan dia ni macam semua orang ni membebankan dia. Tapi bila kita duduk sama-sama, Zah bagi kertas, Zah kata, Kak, cuba Kak tulis. Apa yang akak stres? Siapa yang buat akak stres? Keadaan apa yang buat akak stres? Bila dah bagi pen, dah bagi kertas, dia jadi menung pula. Apa benda aku nak tulis? Tadi gambaran yang diberikan macam tak ada, dah habis. Semua orang ni menjadi tekanan kepada dia. Saya kata, tulis Kak. Dapat tulis 10 pun okey, tulis. Dia pun tulis. Saya ingat lagi benda pertama dia tulis. Dia kata dia macam kuli kat rumah tu. Yang kedua, anak tak nak bantu bab-bab kain. Yang ketiga, jadi dia dah tulis-tulis tu kan, saya kata, okey Kak, akak baca. Bila dia baca, makin lama suara dia makin perlahan. Makin tak bersemangat nak baca. So dalam psikologi kita nampak benda-benda macam tu. Sebab dia sendiri mula merasakan yang macam masalah aku ni makin kecil pula ni, makin kecil. Sebab Ustaz kata, okey Kak, sekarang kita dah dapat kenal pasti masalah Kak ni berkisar dekat dapur dengan kain. Ini bukan masalah Gaza, Palestin ke Myanmar ke apa, tak ada Masalah Kak ni tak ada melibatkan syarikat antarabangsa, semua tak ada. Tak ada, setempat pun tak ada. Ya, ini memang masalah dapur, masalah kain, mesin basuh. Macam itulah. Kadang-kadang tuan-puan, bila kita identify punca dia, baru kita tahu bahawa sebenarnya punca yang sebenar adalah datang daripada diri kita sendiri. Ada sesuatu pada diri kita. Jangan nafi tuan-puan. Ustazah memang cakap terang-terang cakap sungguh-sungguh. Sebab ini cakap pengalaman hidup pun ada. Bukan orang muda yang berceramah ni. Ya, ni orang tua. Nenek dah. Sikit-sikit Allah bagi pengalaman hidup tu, Ustazah tak nak orang lain jatuh lubang yang sama 2 kali. Sebab apa? Ustazah mungkin pernah lalui. Yang mendengar ni jangan ikut. Maknanya kalau ada subtitle kita tulis, jangan ikut aksi ini. Macam tu. Sebab Ustazah pernah lalui. Tuan-puan, Ustazah buat satu kesimpulan. Tak kisah apa masalah pun lah, apa ujian pun, apa cabaran pun. Ustazah boleh katakan, kita susah nak bertemu dengan solusi, dengan penyelesaian, selama mana kita menyalahkan orang lain. Tak jumpa tau. Penyelesaian ni tak susah. Percayalah cakap Ustazah. Sebenarnya tak susah. Solusi ni tak susah. Tak ada dalam hidup ni yang tak ada jalan keluar. Percaya tak? Tak ada dalam hidup ni yang tak ada jalan keluar. Allah akan bagi jalan keluar. Tapi nak bagi tahu tak berjumpa jalan keluar tu sebab apa? Sebab kita letakkan salah tu pada orang. Bukan senang nak menguruskan orang yang kita katakan dia bersalah. Orang ni salah. Kenapa sakit ni pakcik? Itulah makcik kau. Asyik masak manis-manis je. La haula wa la quwwata illa billah. Itu memang payahlah. Maknanya kaunselor tu kena uruskan makcik tu pula. Tu pun kalau makcik tu nak datang.
Nampak tak? Kita hanya melibatkan orang lain dalam masalah kita. Payah. Sampai saya buat macam tu je. Datang orang masalah rumah tangga, masalah keluarga. Buka je mulut, orang salah. Bini dia salah, suami dia salah, bibik dia salah, orang ni salah, orang ni salah. Kita dengar ni pun, ui ni payah ni. Sebab apa? Kalau adilnya, semua orang yang disebut tu bawa datang depan. Baru adil. Kalau tak, kamu cakap dia. Kamu tak dengar lagi macam mana dia membela apa yang kamu dakwa. Itu tidak adil bagi orang lain. Tapi kalau dia datang, Ustazah, saya tahu ni kesilapan saya. Allah, 5 minit je consultation. Terus bagi buku, taubat kepada Allah. Habis. Taubat kecil. Habis cerita. Nak bagi tahu senangnya kunci solusi tu. Tapi nyalah orang, aduh penat lah. Ini bukan saya cakap pada orang lain, pada diri kita sendiri. Kita bukan manusia sempurna. Kadang-kadang daripada ujian yang Allah bagi ni lah tuan-puan sekalian, untuk kita kenal diri kita. Identify. Kenal. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah cerita di sini juga tuan-puan sekalian. Satu orang hamba Allah yang disihir begitu teruk sekali. Dia disihir, tapi Masya Allah ya tuan-puan, dia disihir sangat teruk, memang terlantar, dia sakit dan sebagainya. Tapi akhirnya orang yang menyihir dia tu buat pengakuan sebab orang tu sakit. Tapi cerita ni bukan setahun dua, berbelas tahun. Sampai dia berhenti kerja. Ya, sampai dia kata saya pun dah tak function sangat dah sebagai isteri, sebagai ibu. Sebab apa? Mengendahkan penyakit ni lah. Tapi ketika mana orang tu datang minta maaf dengan saya, dia mengaku dia pun sakit juga. Maka saya memang jujur saya maafkan. Memang saya maafkan. Memang saya tak olok-olok maafkan. Sebab apa? Sebab dia kata pengalaman saya melalui penyakit-penyakit yang saya lalui ni betul-betul mengubah diri saya. Bawa saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampaikan tak tahu nak cakap. Kalau dulu jauh dengan Quran, tapi saya biasa je baca surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah berapa juzuk? Sebab nak dinding diri ni, itu memang jadi amalan baca surah Al-Baqarah. Wirid pagi, wirid petang, bangun malam. Zikir, selawat, bukan saja menggerakkan saya, bahkan keluarga saya. Anak-anak boleh duduk keliling untuk sama-sama baca Yasin, baca Ruqyah. Ya, semua orang boleh solat hajat. Setiap minggu solat hajat, solat hajat. Keluarga saya berubah. Diri saya berubah. Saya memang cari siapa yang buat saya ni. Bukan untuk marah. Saya nak cakap, saya maafkan. Sebab ini jadi wasilah kebaikan yang sangat besar pada hidup saya. Ada orang macam tu tuan-puan.